Yo, what's up guys? Pierre Andre is back. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang yang menonton channel Pierre Andre Vlog. Yes, kita kembali lagi guys. Apa khabar korang? Adakah korang dalam keadaan sihat? Kalau sihat, Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita semua guys. Okay guys, hari ni aku nak share dengan korang, aku nak bercerita dengan korang satu kisah yang kita boleh ambil pengajaran dan iktibar guys. Memang cerita ni sebenarnya agak famous lah. Sebabnya satu dunia tahu pasal nama seorang ni guys. Dan mamat seorang ni bukan calang-calang orang. Dia adalah penyangak terbesar di dunia guys. Dan nama beliau adalah Pablo Escobar. Yes, aku tahu mungkin ada antara korang yang dah pernah dengar nama Pablo Escobar ni kan. Dan mesti ada antara korang dah pernah tengok pun dia punya dokumentari ataupun cerita-cerita yang buat tentang kisah mamat ni guys. Tapi siapa yang tak tahu, hari ni aku nak share dengan korang lah. So Pablo Escobar ni guys adalah seorang pengedar dadah yang mempunyai harta hampir nilai 30 bilion dolar guys. Kau bayangkan 30 bilion dolar pada tahun 1980-an, tu banyak gila guys. Sebab kalau kau fikirkan balik, tahun 1980-an kau ada 30 bilion dolar, dia umpama lebih kurang kalau sekarang ni dia ada dalam dekat hampir 70 bilion lah guys. So kau bayangkan pengedar dadah ni, si Pablo Escobar ni, harta dia daripada dia mengedar dadah ni, dia ada anggaran dekat 70 bilion. Dan bukan tu saja, dia punya aset rumah, kereta, kapal terbang memang banyak gila lah guys. Rumah dia, diorang kata ada hampir 800 rumah. Rumah dia bukan macam rumah kita lah guys. Rumah dia memang rumah yang gila-gila punya besar lah guys. Kau bayangkan 800 biji rumah guys. Memang banyak gila. And rumah yang dia duduk, tempat yang dia duduk waktu tu, antara rumah yang paling dia suka ni, nama dia Neapolis kalau tak silap aku lah. Rumah dia kat situ je, dia ada dia punya zoo sendiri. Kau cakap lah nak binatang apa, kau nak zebra ke, kau nak binatang eksotik memang banyak lah. Memang dia dah buat, bayangkan rumah dia ada zoo sendiri. Okay, Pablo Escobar, siapa dia ni guys? Okay, Pablo Escobar ni guys, dia dilahirkan di Rio Negro pada tahun 1949, 1 Disember. Tapi dia dibesarkan di Medellin. So, kalau korang tak tahu Medellin tu kat mana, Medellin ni adalah di salah sebuah kota di Colombia lah. So, kita bercerita tentang negara Colombia. Dan kita tahu negara Colombia ni guys, bukan kaleng-kaleng lah. Pasal apa, kenapa aku cakap bukan kaleng-kaleng? Negara dia orang memang dipenuhi dengan kisah-kisah yang tragis terutamanya cerita pasal perang saudara, keganasan yang melampau ada kat sana, cerita pasal jenayah yang memang kita sebagai rakyat Malaysia memang tak boleh nak bayangkan lah. Tapi negara Colombia ni, pada diorang itu dah menjadi satu benda yang biasa guys. Memang diorang dah biasa hidup dalam keadaan huru-hara. Perang sana, perang sini, dengan jenayah yang kadar jenayah yang tinggi. So, kita bercerita balik pasal Pablo Escobar ni guys. Dia dibesarkan di Medellin guys. Okay, Medellin ni lebih kurang macam kalau kat Malaysia kita ada negeri-negeri kan. So dia Medellin ni adalah salah satu tempat dekat Colombia lah. Kota ni agak besar juga guys. So waktu permulaan si Pablo Escobar ni pada tahun 70-an ni, dia ni bukanlah lahir-lahir terus jadi pengedar dadah. Dia ni start daripada penyangak kecil-kecilan lah guys. Dia start daripada dia menyeludup rokok-rokok seludup, and then dia jual loteri-loteri palsu, dia curi kereta, lepas tu dia apa guys, dia seludup ganja. So pada start situ dia dah mula berjinak dalam dunia seludup barang-barang yang terlarang tu guys. Sehinggalah pada satu hari bila nama dia dah start naik, dia ni bijak tu guys. Si Pablo Escobar ni, atau nama penuh dia Pablo Emilio Escobar Gaviria. So dia ada seorang sepupu dia bernama Gustavo Gaviria. So diorang dua orang ni memang partner yang memang ngam gila lah. So Pablo Escobar dengan si Gustavo ni, memang Pablo ni dia punya kehandalan dia adalah fikir macam mana dia nak marketkan sesuatu. So yang melancarkan bisnes ni adalah si Gustavo ni lah, dia punya sepupu ni. Memang dia sayang gila lah sepupu ni. Memang kira diorang ni ibarat kuku dengan kulit lah, memang rapat gila. Sehinggalah pada satu hari guys, dia bertemu dengan seorang penyangak jugalah guys. Nama mamat ni adalah nama samaran dia Cockroach Lipas. So mamat ni, si Cockroach ni, dia datang pada Chile tu guys. Dia ni memang mempunyai kepakaran yang handal dalam buat dadah jenis
kokain. So disebabkan di negara dia memang telah dijatuhkan hukuman mati lah, dan waktu tu dia dalam ramai-ramai ni dia salah seorang yang ditembak tau, tapi dia tak mati guys, dia dapat menyorok dan dia pura-pura mati, dan lepas itu dia lari daripada negara dia pergi ke Colombia. So kat Colombia ni dia jumpa dengan Pablo Escobar dan si Gustavo ni guys. So daripada situ dia orang merancang untuk nak jual dadah. So si Cockroach ni apa yang dia buat adalah dia ada lab kecil lah, lab kecil untuk nak buat kokain di dalam hutan. So pasal dia orang of course dia kena buat dalam hutan guys, pasal hutan tu agak lebih selamat lah kalau nak buat dekat bandar-bandar, nanti polis lagi senang nak teruskan. So daripada lab kecil ni dia orang deal si Pablo Escobar ni, sebab kan tadi aku cakap dia memang bijak dalam marketing tau. So dia fikir macam mana dia nak jual barang dadah ni guys, sebab dia tahu kalau jual kat negara dia akan dapat keuntungan kecil. Jadi dia fikir macam mana dia boleh jual barang dadah ni ke luar negara guys, especially ke United States, Amerika Syarikat lah. So bila dia fikirkan, dia dapatlah cara dia macam mana dia nak sudutkan barang tu keluar daripada Colombia dan pergi ke United States. So ini antara yang dia punya first step lah sebelum dia jadi sebelum Pablo Escobar ni jadi kingpin, iaitu pengedar dadah yang paling gila-gila besar guys. Kalau kita nak compare kan dia punya organisasi ni, kalau letaklah Yakuza ke, Mafia ke, Chinese ke, aku rasa still tak boleh nak mendekati kehebatan Medellin Cartel ni guys. Pasal Medellin Cartel ni, kau bayangkan dia punya member saja, dia punya ahli Medellin Cartel ni ada dekat hampir 1,750,000 guys. Banyak gila guys. Itu belum lagi orang-orang yang si Muhammad Pablo Escobar ni belilah, bayar rasuah pegawai-pegawai atasan, polis, tentera, lawyer dan semacam tu. Okay, kita kembali balik pada cerita dia macam mana dia punya first step tu. Bila dia dah ada jalan untuk jual dadah tu, dia dah start daripada mula-mula sekali guys. Dia edar dadah ni daripada kereta-kereta kecil tau. Daripada kereta kecil ni dia anggarkan sebiji kereta dia boleh sekali pergi dia boleh dapat dalam sekitar 500,000 US. So kau bayangkan kalau dia hantar dalam 4 biji, dia dapat sekali pergi dapat 2 juta. So daripada kereta kecil ni dia tukar kepada lori. Daripada lori ni, setiap lori ni dia anggarkan satu lori ni dia boleh dapat untung dalam 4 juta. Kau bayangkan kalau dia hantar dalam 4 biji lori, berapa banyak untung dia dapat kan. So memang sekejap lah, memang sekejap gila dia buat duit. Dan pada duit banyak tu lah dia mula rekrut orang-orang dia, and then dia mula fikir cara macam mana nak bolehkan hantar dadah ni lebih banyak daripada kereta dan lori ni pada dia tu terlampau kecil. So dia fikir itu melalui udara. So kat situ dia kenal seorang lelaki bernama Carlos Ritter. So Carlos ni guys, dia ni memang seorang penyayah lah yang pernah dipenjarakan dekat US. Dia ni memang antara penyangak jugalah. Kepakaran dia adalah membawa barangan selundup melalui udara. So dengan Carlos ni lah si Pablo Escobar ni dia dapat connection dan dia orang buat bisnes bersama lah. So Carlos ni dia banyak menyumbang, membantu kepada kejayaan bisnes dadah Pablo Escobar. Okay, time ni di Medellin ni korang kena faham tau, Colombia ni dia besar guys. Dia bukan hanya ada satu kartel je guys, dia ada 2 kartel yang memang gila-gila besar lah guys. Kalau tadi aku cerita pasal Medellin Cartel, ada satu lagi kartel nama dia Cali Cartel. Kalau korang nak tahu kartel ni maksud organisasi yang jual dadah lah guys. Kita tahu organisasi ni bukan organisasi yang baik, bukannya mengajak orang pergi nak mengenal Tuhan ke tidak. Ini memang satu organisasi yang memang buat kerja-kerja terkutuk lah, jual dadah, bunuh orang, colik orang dan semacam itulah. So di Colombia memang ada 2 kartel yang memang gila besar, iaitu Medellin Cartel dan juga Cali Cartel. Dan diorang memang musuh lah, memang tak boleh jumpa je gaduh, jumpa je memang berbunuhan sama diorang lah. Okay, nanti aku akan cerita pasal Cali Cartel, tapi sekarang aku nak fokus kepada Medellin Cartel ni guys. Dan kalau kau tengok peta ni, kita boleh nampak yang dekat atas ni Medellin Cartel dan ni kat bawah ni Cali Cartel. Okay, bila kau fikir balik, Medellin Cartel ni adalah terlalu besar untuk seorang untuk kontrol tau. Kalau kau fikir, mustahil lah Pablo Escobar ni dapat kontrol satu tempat yang begitu besar. Jadi macam mana wujudnya Medellin Cartel ni adalah, kau kena kenal satu nama ni. Nama dia M19. Okey, M19 ni adalah satu pasukan gerila tau. Kalau kau nak tahu, di Colombia waktu tu mereka bukan saja berhadapan dengan masalah penjenayah dadah ni guys, mereka juga berhadapan dengan pemberontakan daripada parti-parti komunis juga guys. Diorang ada FARC. Ini memang semua
gerila yang berhaluan kiri lah, yang cuba nak membentuk kerajaan dengan ideologi diorang. Selain FARC, diorang ada M19, dia ada banyak lagi guys. So M19 ni guys, diorang ni kalau gerila-gerila ni, diorang memang tak ada duit tau. Jadi cara diorang nak dapatkan duit adalah diorang colik orang. So diorang plan, diorang nak colik si Pablo Escobar. So salah seorang ketua M19 ni, diorang tak setuju pasal dia menganggap Pablo Escobar ni, walaupun dia penjenayah, pengedar dadah, tapi dia ni lebih kurang macam Robin Hood juga guys. Dan memang Pablo Escobar ni digelarkan Robin Hood of Paisa atau Paisa Robin Hood. Kenapa digelarkan macam tu? Walaupun dia ni banyak duit guys, dia memang selalu bagi duit kepada orang-orang susah di Medellin. Dan dia bukan saja bagi duit guys, dia pernah bagi rumah, dia buat rumah yang banyak gila dan dia bagi kepada orang-orang miskin di Medellin guys. So gerila yang M19 ni, dia dah select lah siapa orang yang paling kaya dekat Colombia yang dia boleh colik dan dia boleh minta wang tebusan lah. So dia orang tolak Pablo Escobar ni, dia orang tolak lah pasal dia anggap Pablo Escobar ni okey. And dia orang aim satu nama iaitu The Ochoa Brothers. Okey, siapa Ochoa Brothers ni guys? Okey, kau kena faham dekat Medellin ni guys, dia selain daripada Pablo Escobar, ada lagi penyangak-penyangak lain, ada lagi kartel-kartel lain. Iaitu yang kau perlu tahu, satu ada Ochoa Brothers ni lah. Ochoa Brothers ni dia ada dua orang beradik. Kalau yang seorang nama dia Georgia Ochoa Vasquez, nak sebut susah sikit. Yang seorang lagi nama dia Juan Ochoa Vasquez. Dan ada ini aku cerita pasal Ochoa Brothers lah. Ada seorang lagi yang bernama Don Gacha. Don Gacha ni, kalau kau dengar perkataan Don, macam Pablo Escobar pun dia panggil Don Pablo juga. Don ni istilah kepada macam kalau ranking kongsi gelap ni atau Godfather ni, dia panggil Don lah. Don ni macam kalau nama dalam bahasa Inggeris dia Lord ataupun Master lah. So ini antara Godfather yang ada dekat Medellin ni. So M19 yang aku cerita tadi tu, dia dah aim nak colik salah seorang pada keluarga The Ochoa Brothers. So bila dia colik Ochoa Brothers ni, Pablo Escobar nampak ni sebagai satu peluang dan opportunity untuk dia nak membesarkan dia punya pengaruh. Dia pun buat meeting guys. Dia buat meeting dengan Ochoa Brothers dan juga Don Gacha tadi tu guys. Dan dia dalam meeting tu dia cakap apa? Dia suruh buat satu penyatuan lah di antara kartel-kartel Medellin ni, dan dia bagi jaminan untuk bunuh siapa yang mencolik ahli keluarga Ochoa Brothers ni. So ini satu titik permulaan di mana terbentuknya kartel Medellin yang memang kita panggil super kartel lah. Memang kartel yang memang atas jepul lah. Memang polis pun memang tak boleh nak sentuh diorang pasal memang kira diorang ni ada pengaruh yang besar. Bukan saja pengaruh yang dia ada, diorang juga pegang orang-orang penting di daerah diorang, especially di Medellin lah. Sama ada ketua polis kat situ ke, atau ketua tentera ke, atau ketua hakim ke, memang diorang memang bayar semua orang tu tau. So bila akhirnya terbentuknya Medellin Cartel ni yang founder oleh dia lah. Yang pertama si Pablo Escobar dan juga sepupu dia Gustavo, and then the Ochoa Brothers dan juga Don Gacha ni. So dan seorang lagi co-founder ni si Carlos yang aku cakap tu, yang membantu Pablo Escobar untuk seluduk barang dadah melalui udara kan. So Carlos ni dikira co-founder lah kepada Medellin Cartel ni. Okey, sekarang ni bila dah terbentuknya Medellin Cartel ni, diorang berjaya untuk memusnahkan M19 tu, dan disebabkan diorang punya kekuatan askar yang ada, Sicario yang kartel-kartel ni ada. Okey, Sicario ni adalah istilah kepada pembunuh arahan lah. Bukan pembunuh pahan. Memang diorang ni memang ada pembunuh-pembunuh arahan yang kalau Don Pablo cakap kau bunuh orang ni, dia akan buat. So memang ramai gila dah. Dan dia punya pembunuh-pembunuh ni pun memang bukan kaleng-kaleng lah guys. Disebabkan arahan Pablo ni, dia dah cakap bunuh si pencolik tu dan siapa saja yang bersama diorang. So diorang buat misi besar-besaran lah, sehingga benda ni menakutkan gerila yang dalam hutan yang M19 diorang lepaskan tebusan tu. So walau macam mana pun, bila dia dapat lepaskan tebusan yang keluarga si Ochoa Brothers ni, kumpulan kartel ni berjaya juga tangkap ketua gerila M19 tu. Dan kat sini kalau kau tengok kebijaksanaan Pablo Escobar, dia tak bunuh langsung yang ketua M19 gerila ni. In fact dia cakap dia kira macam dia bagi nyawa lah. Dia tak bunuh, tapi dengan syarat nanti kau kena bekerjasama dengan aku. So maknanya kat sini kau boleh nampak Don Pablo ni dia dapat satu lagi
kuasa, iaitu gerila, yang satu hari nanti dia akan dapat bekerjasama dengan gerila ni lah. So Mamat ni yang sepatutnya kena bunuh tadi, dia rasa macam dia berterima kasih lah, sebab dia rasa sepatutnya dia pasti akan mati dibunuh oleh Don Pablo, tapi Don Pablo lepaskan dia. Okay, settle pasal cerita M19. Maka sekarang terwujudlah kartel Medellin yang kita panggil super kartel lah. Memang kalau kau fikir kenapa aku panggil dia ni super kartel, dia punya penguasaan pengedaran dadah kokain ke luar negara, especially ke Mexico dan US, kira pengeluaran dunia lah. Diorang ni 80% diorang yang buat tau guys. Bayangkan hanya 20% saja daripada negara-negara lain, mungkin daripada Chile, daripada Mexico, tapi 80% dihasilkan dadah dan dijualkan oleh kumpulan ni lah, Medellin Cartel ni guys. So kalau kau fikirkan, sebab itulah logiknya si Pablo Escobar ni, dia punya kekayaan sampai mencecah hampir 30 bilion dan dia ada macam-macam aset lah guys. So kalau kita fikir itu memang logik lah. Okay, kat situ kita nampak yang memang Medellin Cartel ni, satu, dia untouchable. Memang polis tak boleh nak sentuh dia apa semua apa. Dia buat jenayah ikut suka-suka dia lah. Dia nak bunuh orang ke apa ke. Memang diorang ni orang yang paling ditakuti lah dekat Colombia, especially di Medellin lah. Tapi walau macam mana pun, orang-orang Medellin ni guys, di kota Medellin ni, diorang sayang dengan Pablo Escobar. Kenapa guys? Macam aku cakap tadi tu lah, Pablo Escobar ni, okay, selain daripada dia menjadi ketua kartel Medellin ni guys, dia juga ada satu cita-cita tau guys, iaitu cita-cita dia nak jadi President of Colombia. Ini memang cita-cita dia lah. Aku rasa macam pelik juga Mamat ni, tapi mungkin dia punya vision dia lebih besar tau guys. So disebabkan cita-cita dia nak jadi President of Colombia, jadi mungkin itulah salah satu faktor dia. Aku tak tahu sama ada dia membantu rakyat Medellin ni ikhlas ke, atau memang dia nak nampakkan image dia kira bagus lah, kira baik, walaupun dia ni penyangak lah, dengan bagi duit kat orang susah, bagi rumah kat orang susah. Sampailah dia sogok ke salah satu parti yang ada dekat Colombia ni. Dia cakap dia nak jadi kira bukan Datuk Bandar lah, lebih kurang macam adun diorang, supaya dia boleh masuk dalam Kongres tau guys. So salah satu parti yang ada dekat Colombia ni pun dia pun setuju, tanpa dia siasat sebenarnya siapa Pablo Escobar ni. So bila dah diterima, Pablo Escobar ni dia berjanji dia akan melaburkan duit dia banyak lah untuk nak membantu parti ni dan make sure Colombia, terutamanya rakyat Medellin ni, takkan ada orang miskin lah. So akhirnya dia diterima dan dia pun masuklah ke Kongres pada hari pertama. Okey, cerita dia pasal hari pertama di Kongres politik Colombia ni guys. Pada waktu itu Menteri of Justice Rodrigo Lara ni, dia yang akan mempengerusi Kongres waktu itulah. Dan dia dapat information bahawa Don Pablo Escobar ni sebenarnya bukanlah seperti yang mereka harapkan dan bukanlah seperti yang mereka jangkakan. Sebab pada mulanya dia orang menjangkakan Don Pablo ni orang yang bersih lah. Duit yang dia dapat ni bukan daripada terlibatnya dia dengan benda-benda dadah macam ni. Sebabnya waktu Don Pablo ni, bila dia dapat duit dadah ni, dia pun pandai guys. Dia dapat tu bukan dia simpan aja, dia cuci duit tu. Bila dia cuci duit, dia buat money laundering, dia belilah bisnes ni, dia beli bisnes ni, dia beli bisnes taksi. Jadi Pablo Escobar ni dia cakap memang duit yang dia dapat tu duit halal lah, daripada perniagaan-perniagaan yang dia buat seperti bisnes taksi dan sebagainya. Akhirnya terbongkarlah satu gambar di mana Don Pablo sebelum ni memang pernah kena tangkap dekat balai polis, dan ada gambar dia, gambar memang pegang, kalau korang tahu kan gambar yang kalau penyanyi muka sedih kena pegang, tapi muka Mamat ni langsung tak sedih guys. Kalau kau tengok muka Pablo Escobar, muka dia senyum je guys, macam orang yang sedang bergembira ambil gambar tu guys. Aku tengok gambar tu agak scary juga, tapi itulah Don Pablo, dia memang orang yang hati kering guys. So pada hari pertama di Kongres tu, si Rodrigo Lara ni dengan berani dia mendedahkan siapa si Pablo Escobar ni. Dan Pablo Escobar ni ditunjuk gambar guys. Pablo Escobar memang malu gila lah. Dia memang malu gila dekat Kongres tu, dia tak cakap sepatah pun. Tapi diorang kata dia punya jelingan tajam dekat Rodrigo Lara tu memang sangat menakutkan. Dia tengok je Menteri of Justice tu, dia tengok sambil dia keluar. Dan kat sinilah bermulanya detik-detik bagaimana Don Pablo bergaduh dengan kerajaan Colombia, itu berperang lah.
Tak lama selepas tu, berapa bulan selepas tu, Pablo Escobar ni dia mengarahkan Sicario dia. Sicario dia macam aku cakap tadi, pembunuh arahan kan, untuk membunuh Rodrigo Lara. Dan memang sangat menyedihkan lah. Sebab apa, waktu tu Intel daripada US, dia dah bagi arahan kepada Menteri Rodrigo Lara tu untuk pakai baju vest. Tapi Mamat ni dia mungkin ego, dia tak nak pakai guys. Dan waktu dia mati, ditembak dekat kereta dia, memang nampak baju vest tu dekat sebelah, dia tak pakai pun. Tapi memang dia cakap keadaan badan dia memang terlampau banyak peluru yang kena. Kalau dia pakai baju kali 10 peluru pun dia tetapkan mati juga guys. Okay, berbalik pada cerita pasal Sicario ni guys. Dan Sicario ni seperti yang aku cakap tadi lah, pembunuh arahan ni, kalau Don Pablo Escobar ni, dia memang banyak lah Sicario, memang orang yang setia pada dia lah. Dan salah seorang dia yang memang terkenal dengan dia punya kekejaman itu Popeye. Dia ada, ni nama nickname dia lah, ada Popeye. Dan selain pada Popeye ada Blackie, dan selain pada Blackie ada lagi La Cueca. So ini antara yang memang famous lah. So tapi kebanyakan dia punya Sicario ni mati guys. Kalau tak kena tangkap polis, dia mati lah. Sebab kau tahu dalam dunia kongsi gelap ni atau dunia kartel ni, memang hidup kau tak panjang guys. Cerita pengalaman si Popeye ni, dia cerita dia ditangkap lah dan dipenjara selama hampir 30 tahun. Dan selepas dia keluar penjara guys, dia sempat jadi YouTuber juga Popeye ni. Dia ceritalah pengalaman dia macam mana dia bekerja dengan Pablo Escobar. Dan dia terang-terang cakap pada dia adalah seorang pembunuh profesional. Dia bila dia bunuh orang, dia memang tak ada empathy atau simpati. Dia tak ada rasa apa pun. Dia pergi, dia menjalankan tugas seperti orang menjalankan tugas harian biasa. Bila dapat arahan pada Don Pablo untuk bunuh orang ni, dia akan pergi buat kerja dia. Dan ramailah guys. Okey, ini antara Sicario Don Pablo Escobar lah. So berbalik pada cerita Rodrigo Lara tu, okey, bila dia mati, kerajaan Colombia dah menganggap ini sebagai satu ancaman lah. So dia dah rasakan Pablo Escobar ni seseorang yang tak boleh dipandang ringan. Dia orang harus membentras untuk menangkap Pablo Escobar. Tapi guys, Pablo Escobar ni sentiasa 10 langkah ke hadapan daripada kerajaan Colombia. Sebab apa? Sebab Pablo Escobar ni, dia ada satu istilah di tempat dia, Medellin tu, sama ada kau terima duit aku atau kau terima peluru aku. Maksudnya kalau kau tak terima rasuah aku, kau akan mati lah. So lebih kurang macam tu lah maksud dia. Sebabkan dia punya moto ni memang ramai orang takut lah. Bila orang takut, orang akan ikut lah. Terutama dia akan target orang-orang yang high ranking, macam polis, tentera yang ada pangkat, and then lawyer-lawyer dan orang-orang macam ni. Sebab tu bila setiap kali dia orang nak tangkap Pablo Escobar je, memang takkan dapat tangkap. Pablo Escobar ni akan sentiasa terlepas. Macam aku cakap tadi lah, dia sentiasa 10 langkah di hadapan daripada kerajaan Colombia. Memang kerajaan Colombia memang susah gila nak tangkap Pablo Escobar ni. Bercerita balik pasal bisnes dadah Pablo Escobar ni, memang berjaya lah. Memang kira waktu tu dia punya bisnes memang booming lah. Dan kalau kau tengok peta ni, ini menunjukkan dia punya route ke mana dia punya dadah tu diedarkan dan diseludup. Kalau kita tengok dia masuk ke Mexico dan dia termasuk ke US. Dan ada juga dia terus direct terbang daripada Colombia terus ke US. Dan dia menjadi masalah kepada United States. Pasal apa? Dekat sana lah banyak gila pengguna-pengguna dia, dan yang rosak pun adalah rakyat US. Dan US menganggap ini adalah satu ancaman terbesar bagi negara dia. Kalau dia tak bentras dadah yang datang daripada Colombia ni, kalau dia tak bentras si Pablo Escobar ni, dia menjangkakan negara dia akan hancur disebabkan dadah. Sebab tu US dia adakan satu akta iaitu ekstradisi itu untuk menangkap penyangat-penyangat pada Colombia ni dan dipenjarakan di United States, bukannya dipenjarakan kat Colombia. Sebab dia orang tahu kalau Pablo Escobar dan juga geng-geng kartel ni ditangkap dan dipenjarakan di Colombia, kejap je dia akan keluar balik. Dan adalah mustahil untuk tangkap dan penjarakan diorang terus di Colombia, sebab diorang tahu kekuatan kartel-kartel ni memang diorang boleh lepas lah. So bila Pablo Escobar dan juga kawan-kawan dia dengar US dah nak buat satu akta untuk ekstradisi diorang ni ke US, dia jadi takut lah guys. Dia rasa ini lah ancaman yang diorang perlu halang. Dan cara dia adalah dia memberi tekanan kepada kerajaan Colombia. So kerajaan Colombia ni masih lagi nak tangkap Pablo Escobar ni, tapi memang tak dapat. Sampailah dia tubuhkan satu unit, iaitu search block yang diketuai oleh
Colonel Martinez. Colonel Martinez ni lah memang dia ni memang orang yang sangat bermaruah. Setiap kali Pablo Escobar nak bayar dia atau nak beli dia, dia akan tolak. Dan memang banyak juga cuba nak bunuh dia, tapi dia ni umur dia panjang lah guys. Kalau bercerita pasal Pablo Escobar ni, berapa ramai dia dah bunuh orang, memang ramai gila. Orang yang dibunuh ni bukan orang biasa-biasa guys, orang yang luar biasa. 3 daripada 5 calon presiden mati guys, dikerjakan oleh Pablo Escobar ni. Kau bayangkan dia punya pengaruh dan juga dia punya kekejaman yang dilakukan oleh Pablo Escobar ni memang dahsyat lah. Dan memang ini dibuktikan oleh salah seorang dia punya sikario yang bernama Popeye. Mamat ni cakap di era dia saja dia telah mengarahkan 3,000 pembunuhan, dan dia saja dah bunuh hampir dekat 300 orang. Itu belum lagi yang sikario-sikario yang lain ni guys. So back to cerita yang Pablo dah takut pasal US nak ekstradisi dia kan, dan ditambahkan pula kerajaan Colombia dah tubuhkan satu unit iaitu search block, dan ini memberi satu tekanan kepada Pablo Escobar. Tapi Pablo Escobar ni dia tak diam kat situ guys. Waktu tu dia bertindak balas dengan membuat cubaan bunuh kepada presiden Colombia, iaitu Cesar Gaviria. Nama dia orang ni nak sebut pun susah sikit guys. So yang paling menggemparkan adalah berita tentang penggeboman, itu bom lah, sebuah pesawat Avianca, pesawat komersial dekat Colombia, di mana pesawat tu sebenarnya sepatutnya calon atau wakil presiden ni, calon presiden Cesar Gaviria ni, Cesar ni patut berada dalam pesawat tu. So Pablo Escobar plan untuk meletupkan pesawat tu waktu dia ada dekat dalam pesawat tu. Tapi disebabkan satu, umur mamat ni panjang lah. Yang kedua, mungkin dia dapat tahu daripada intel US bahawa kalau dia masuk juga pesawat tu dia akan mati. So dia last minute dia tak jadi nak naik pesawat tu, dan pesawat tu meletup. Dan ini antara permulaan kepada nak jatuhnya rejim Pablo Escobar.